solat Jumaat kerana ia tidak sah melainkan secara berjamaah. Ya, sembahyang Jumaat disebabkan mesti berjamaah, maka kalau dengan seorang dia tak niat mengikut imam, maka tak sah solat. Adapun solat yang lain sah tapi tak dapat pahala berjamaah. Cuma masalahnya ialah bila dia tak niat mengikut imam, tiba-tiba dia tunggu imam. Dia tak niat ikut imam, tiba-tiba dia tunggu imam. Macam perbuatan setengah-setengah orang, saya tak tahulah dekat Pulau Pinang ni jadi ke tak, tapi kat negeri lain ada. Dia sembahyang solat sunat tasbih, tapi niat seorang-seorang, niat individu, tak ikut imam. Namun dalam pergerakan ikut seseorang pula. Saya pun pelik juga bila ada orang tanya macam tu. Kita pun pening, tak tahu ambil kat mana. Tak tahu dia ambil kat mana. Kita sembahyang seorang-seorang, tak niat ikut imam. Sebab sembahyang sunat tasbih ni dia kata tak sunat berjamaah. Tapi nanti waktu buat nanti, dia seorang duduk tasbih kat depan, ramai duduk ikut dia ni. Tapi seorang-seorang. Maka kita tengok kenyataan yang kedua dalam kitab kita ni, halaman 11 tu bawah. Niat berjamaah bukanlah syarat sah solat, tetapi syarat sah mengikut imam. Dalam kitab Taqrirat As-Sadidah disebutkan, sekiranya musalli, iaitu orang yang solat, menjadi makmum, maka wajib baginya untuk berniat jamaah atau mengikut imam atau jadi makmum. Sekiranya dia tidak berniat jamaah, kemudian dia mengikut pergerakan imam secara sengaja, menunggunya, dia tunggu untuk imam, yakni untuk mengikut pergerakan imam selama panjang kadar satu rukun, maka batallah solatnya dan tidak wajib berniat makmum ketika takbiratul ihram. Baik. Macam ni, dia tak niat ikut imam. Dia dah habis dah baca Fatihah, dah habis dah baca surah, tapi dia tak rokok-rokok sebab duk tunggu imam noh. Dia duk tunggu orang kat depan rokok baru dia nak rokok. Maka menunggu yang macam tu membatalkan solat. Sebab dia tak ada hubung kait dengan orang yang di depan. Itu maksud dia. Maka bila dia tunggu kadar masa seperti satu rukun, contohnya tempoh penungguan dia tu boleh buat satu rukun, maka pada ketika itu batal solat. Baik, kenyataan yang berikutnya tu, dan tidak wajib berniat, yakni menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Ni masalah berkenaan dengan niat sebagai makmum. Niat sebagai makmum ni tak semestinya dalam takbiratul ihram, bahkan boleh walaupun selepas selesai takbiratul ihram, tetapi tak dapatlah fadilat berjamaah yang sempurna. Kita mula dapat fadilat berjamaah ketika mana kita berniat jamaah. Bagi orang yang sukar menghadirkan niat, orang ni masalah dia ialah niat. Apatah lagi bila ada orang yang ajar pula, dia ajar niat yang panjang-panjang noh. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai mengikut imam menghadap kiblat, tu dia sampai menghadap kiblat pun sekali, ya Allah, itu yang Allah, tak dapat nak tarik niat masuk hati ni, jadi sebab panjang sangat, panjang sangat. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman, mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk orang yang mampu niat panjang silakan, dia boleh niat panjang. Tapi bagi mereka yang sukar untuk menghadirkan niat,
Cukuplah dia tahu bahawa kewajipan dalam niat itu pada solat fardu hanyalah ada sahaja aku solat, sahaja aku solat, itu qasad. Fardu, kemudian ya zuhur, 3 ni aja. Sahaja aku solat fardu zuhur, Allahu Akbar, dalam Allahu Akbar tu ada 3 ni saja, dah sah dah. 4 rakaat tunai menghadap kiblat ikut imam, boleh selepas bar, boleh selepas bar, ya. Tapi yang wajib dalam takbir tu sekurang-kurangnya 3. Ini bagi yang payah nak niat lah. Kita tengok pun kesian, kawan ni berpeluh-peluh takbir tak dapat-dapat. Usalli Allah, usalli Allah, usalli Allah, hush, marah kat diri dia sendiri sebab tak dapat. Kawan sebelah pun terkejut, ya, tiba-tiba menjerit, pahai pula kawan ni, ya, tak dapat, ya, dah lah tu, dah lah tak dapat, berdiri belakang imam lah tu, ya, diri belakang imam, ya, kawan kat belakang keliling kelalang ni semua lah lemah lah, ya, Allah, 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 tak dapat, usalli Allah, usalli Allah, ini tak dapat-dapat. Maka untuk orang yang macam tu kita pergi beritahu dia lah, ya, sebenarnya niat ni boleh macam ni, ya, supaya dapat bantu dia, ya, dapat bantu dia. Maka bagi orang yang macam tu, niat dia paling kurang 3 perkara tadi. Sahaja aku solat fardu zuhur sudah memada, ya, 4 rakaat tunai mengikut imam, boleh selepas selesai bar, ya, cuma itu afdal saja dalam keseluruhan takbir, itu afdal saja, ya. Baik, halaman yang ke-12. Imam sunat berniat menjadi imam sama ada pada permulaan solat atau pada pertengahannya agar dia mendapat fadilat berjamaah. Jika imam tidak berniat imamah, sah solat para makmum yang mengikutnya. Imam dia sunat niat jadi imam, ya, supaya dia dapat pahala berjamaah. Dia boleh niat jadi imam tu pada awal solat, ya, pada takbiratul ihram, dan kadang-kadang juga boleh niat pada pertengahan solat. Sebab mula-mula dia semayang seorang, tiba-tiba baru ada orang datang tumpang, waktu orang menumpang tu baru dia niat jadi imam, ya, baru niat jadi imam. Ataupun dia tak niat jadi imam, tetap makmum di belakang sah walaupun dia tak niat jadi imam. Contohnya kita sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat ba'diyah. Sembahyang sunat ba'diyah ni sunat yang tak dituntut berjamaah. Tiba-tiba ada datang seorang nak sembahyang zuhur, dia ikut kita, ya. Maka pada ketika itu kita tahu sembahyang sunat kita ni sembahyang yang tak dituntut berjamaah. Bahkan kalau niat berjamaah sekalipun, pandangan muktamad mazhab kita kata tak dapat pahala jemaah, ya. Maka kita pun sembahyang ba'diyah macam biasa aja, kita tak niat jadi imam dia, dia aja duk ikut ke kita, maka hukumnya tetap solatnya sah, kerana dia mengikat dirinya dengan solat kita, kita tak terikat dengan dia, ya. Maka tetap solat makmum itu sah sekalipun imam tak niat menjadi imam. Baik, kaedah satu sifi yang kita kena ingat, sembahyang berjamaah tak syarat niat imam dan makmum dalam takbiratul ihram, cuma afdal niat dalam takbiratul ihram, niat sebagai imam ataupun niat sebagai makmum. Itu kaedah umum yang kita kena ingat, ya. Kemudian ada 4 sembahyang yang wajib niat imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Ada 4 sembahyang, 4 solat yang wajib kita niat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram.
Kalau tak niat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram, rosak sembahyang tadi. Kita tengok pada halaman ke-12 tu bawah. Tidak wajib berniat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram kecuali pada 4 keadaan berikut. Yang pertama, dalam solat Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib niat imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Sebab sembahyang ni sembahyang yang wajib berjamaah daripada awal. Maka tak boleh sebahagian jemaah, sebahagian lagi tak jemaah. Maka wajib daripada awal kita niat sebagai imam atau sebagai makmum. Maka untuk sembahyang Jumaat ada 4 perkara wajib. Sahaja aku solat fardu Jumaat makmum, ataupun sahaja aku solat fardu Jumaat imam. Jadi ada 4 yang kita kena ingat dalam sembahyang Jumaat. Mesti dalam Allahu Akbar ada 4 ni. Sahaja aku solat fardu Jumaat dan imam ataupun makmum. Yang kedua, salatul mu'adah, sembahyang mu'adah. Buat catatan, sembahyang mu'adah ni sembahyang fardu yang diulang. Sembahyang fardu yang diulang. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, solat fardu boleh diulang walaupun berapa kali sekalipun, asalkan setiap pengulangan itu dilakukan secara berjamaah, dan tidak sah kalau tidak berjamaah. Kita dah sembahyang zuhur dah, balik ke rumah anak isteri tak zuhur lagi, kita dah zuhur berjamaah di masjid, balik ke rumah mak tak berjamaah, tak solat lagi. Maka mak kata, awak jadi imam, saya nak tumpang supaya dapat pahala jamaah. Boleh untuk kita imamkan solat pada mak pula, untuk dia dapat pahala berjamaah. Maka status sembahyang ulangan kita tu adalah sunat. Sembahyang ulangan kita tu adalah sunat. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau dah solat Isya bersama Nabi kita di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian bila beliau balik ke kampungnya di kampung Bani Salim bin Amr, maka kaum dia belum solat Isya. Maka Mu'adz bin Jabal menjadi imam kepada kaumnya solat Isya lagi. Dia dah sembahyang Isya dengan Nabi kita. Ini menunjukkan bahawa adanya solat ulangan. Adanya solat ulangan. Tetapi solat itu dilakukan secara berjamaah. Selepas solat zuhur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang baru masuk ke masjid nak melakukan solat zuhur. Maka baginda bertanya kepada para sahabat, man yatasaddaq li hadha, siapa nak bersedekah untuk orang ni? Maksudnya nak bagi dia peluang supaya dia dapat pahala berjamaah. Maka pada ketika itu Abu Bakar pun bangun. Nabi kita katakan solli ma'ah, pergi semayang dengan dia. Maka Abu Bakar pun ulang sembahyang zuhur lagi sekali dengan orang yang baru masuk tadi. Itu dalil adanya solat ulangan. Berikutnya, Nabi kita selesai solat Isya, baginda toleh melihat kepada para jamaah. Tiba-tiba Nabi kita dapati ada 2 orang yang berada jauh daripada saf. Maka baginda pun tanya, apakah kalian tak ikut solat dengan kami? Duduk jauh di belakang tu, tak ikut solat dengan kami ke? Maka kata kedua-duanya, kami telah pun solat di tempat kami tadi ya Rasulullah, kemudian baru kami datang ke sini. Nabi kita kalau solat Isya, Nabi kita buat agak lambat, tidak lakukan pada awal waktu. Sebab itulah khilaf ulama dalam waktu Isya, apakah waktu afdalnya pada awal waktu ataupun pada lewat waktu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kedua-duanya, apabila kalian datang ke masjid dan sedang didirikan solat berjamaah,
maka ikutlah berjamaah. Hiya sunnatul lakum, ia sunat bagi kalian. Ya, ia sunat bagi kalian. Walaupun mereka dah sembahyang, ikut lagi, hukumnya adalah sunat. Maka ulama mengatakan disitulah dalil yang menunjukkan keharusan melakukan solat ulangan. Ya, solat ulangan. Solat ulangan ni hukum dia sunat. Walaupun hukum dia sunat, niat dia tetap niat fardu, tuan-tuan. Niat dia tetap kita niat fardu macam biasa. Sahaja aku solat fardu zuhur imam, sahaja aku solat fardu zuhur makmum. Ya, niat fardu macam biasa. Ya. Sebab apa? Kerana ia memang solat yang jenis dia. Contohlah kita katakan anak-anak kita belum baligh, maka sembahyang tak wajib pada orang yang belum baligh. Tapi bila dia sembahyang zuhur, dia niat apa? Sahaja aku solat fardu zuhur juga, walaupun fardu zuhur tu tak wajib lagi atas dia sebab dia belum baligh. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat, tapi kalau dia sembahyang Jumaat, dia niat fardu tak? Niat fardu juga. Ya, niat fardu juga walaupun dia tu tak wajib sembahyang Jumaat. Maka begitulah juga kata para ulama, sembahyang ulangan ni walaupun hukum dia sunat, tapi dari segi niat sama. Sahaja aku niat fardu zuhur juga. Ya. Maka solat ulangan dalam mazhab kita tidak sah kecuali secara berjamaah. Maka dengan sebab itulah wajib niat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram juga. Yang ketiga, solat jamak takdim kerana hujan, kerana ia tidak sah melainkan berjamaah. Dalam mazhab kita boleh melakukan sembahyang jamak takdim disebabkan hujan, dengan syarat, ya, dengan syarat. Yang pertama, syarat dia ialah orang itu memang orang yang sentiasa hadir berjamaah. Ini tak pernah pun hadir jemaah, sekali jadi datang hujan, ya langsung buat jamak takdim, ya nanti tak payah datang dah. Ya, tidak, ia khusus untuk orang yang sentiasa hadir berjamaah. Maka bila hujan dia sukar untuk hadir, ya, maka boleh untuk melakukan jamak takdim. Syarat yang kedua, mestilah dilakukan secara berjamaah. Kalau hujan aja dia buat jamak seorang-seorang, maka hukum dia tak sah. Ya, hukum dia tidak sah. Mestilah dilakukan secara berjamaah. Syarat yang ketiga, hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Ya, hanya boleh jamak takdim saja. Tidak sah kalau jamak takhir. Hujan lebat, oh niat jamak takhir lah, nanti buat waktu asar. Tak boleh. Hanya boleh jamak takdim saja. Ya, tak boleh jamak takhir. Jamak ni dia ada banyak sebab, berbeza dengan qasar, tuan-tuan. Qasar dia tak ada sebab lain kecuali musafir. Qasar tak ada sebab lain kecuali musafir. Manakala jamak dia ada banyak sebab. Ya, jamak ni ada banyak sebab. Ada jamak kerana hujan, ada jamak kerana sakit, ada jamak kerana musafir, ada juga jamak kerana manasik haji. Ya, jumhur ulama mengatakan melakukan sembahyang jamak di Arafah, jamak takdim zuhur dengan asar, dan melakukan jamak takhir maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah itu adalah jamak kerana sebahagian daripada tuntutan ibadah haji. Ya, sebahagian daripada tuntutan ibadah haji. Itu pandangan jumhur ulama.
Mereka mengatakan melakukan solat secara jamak di Arafah dan juga jamak di Muzdalifah itu sebahagian daripada tuntutan ibadah haji. Jadi jamak ni ada banyak sebab. Qasar tak ada sebab lain kecuali musafir. Maka bagi mereka yang melakukan jamak takdim kerana hujan, contohnya di satu-satu tempat tu ada masjid yang Masya Allah kerap berlaku banjir, kerap berlaku banjir, asalkan hujan lebat je air naik. Maka tu imam tengok pada waktu zuhur tu dengan air laut pasang, dengan hujan lebat, masjid kita ni kemungkinan asar nanti dah tak boleh datang ni, maka imam buat keputusan kita sembahyang jamak takdim, maka dihukumkan boleh jamak kerana hujan tadi. Maka orang yang melakukan jamak kerana hujan mesti berniat di dalam takbiratul ihram. Solat asar yang dia lakukan tu mestilah dia niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Kerana solat itu solat yang tidak sah kecuali secara berjamaah. Baik, yang keempat, solat yang dinazarkan akan ditunaikan secara berjamaah. Seseorang Masya Allah dilantik menjadi pengurusi masjid yang baru, maka nak tunjuk komitmen kepada para jemaah ni, dia pun niat, wajiblah ke atasku solat berjamaah 40 waktu. Masya Allah, contohnya lah, 40 waktu wajib, supaya sentiasa jemaah nampak dia ada hadir ni 40 waktu. Maka pada ketika itu tiap-tiap kali dia nak melakukan solat yang dinazarkan tadi itu, wajib dia niat sebagai makmum atau sebagai imam dalam takbiratul ihram. Sebab solat itu solat yang wajib berjamaah. Kalaulah dia tak niat dalam takbiratul ihram, maka pada ketika itu sembahyang dia sah tetapi tak tertunai nazar. Tak tertunai nazar. Baik, berikutnya, jika seseorang yang sedang solat berniat mengikut imam di pertengahan solatnya, sah ikutannya tetapi makruh dan tidak mendapat fadilat berjamaah. Makruh dan tak dapat fadilat berjamaah bagi orang yang niat di pertengahan solat, bukan dalam takbiratul ihram. Orang yang niat jadi makmum. Yang berikutnya, jika seorang berniat menjadi imam di pertengahan solatnya, maka terhasil baginya fadilat berjamaah bermula dari niatnya itu, dan tidak makruh imam niat di pertengahan solat. Disebabkan kadang-kadang imam tu memang pada awal solat tidak berjamaah, pada pertengahan solat baru jadi jamaah. Baik, berikutnya kita masuk syarat kedua yang ketiga. Makmum wajib mengikut imam. Makmum, bila kita ikat diri kita dengan imam, kita wajib ikut. Wajib makmum mengikut imam dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya dan tanpa melakukan gerak solat yang serentak dengan gerak solat imamnya. Yang dikatakan wajib tadi tu, kita ikut imam, jangan dulu daripada imam, tak boleh. Jangan serentak dengan imam juga tak boleh. Serentak dengan imam ni dalam hukum fiqh dia panggil murafaqah. Mim ra alif fa qaf ta marbutah. Murafaqah. Murafaqah maksudnya serentak dengan imam. Ada hukum serentak yang hukumnya adalah haram. Takbiratul ihram serentak dengan imam, hukum dia haram, kerana perbuatan itu menyebabkan solat kita tidak sah. Maka takbir serentak dengan imam, hukum dia haram. Rukuk, sujud, i'tidal, bangun serentak dengan imam, hukum dia makruh.
Ya, orang yang rokok, sujud, i'tidal serentak dengan imam, hukum dia makruh. Bagi salam serentak dengan imam makruh dan hilang pahala berjamaah. Ya, bagi salam serentak dengan imam, ulama kata makruh dan hilang pahala berjamaah. Amin serentak dengan imam, hukum dia sunat. Ya, amin serentak dengan imam, hukum dia sunat. Apabila imam mengatakan amin, fa aminu, maka hendaklah kalian pun sama-sama ikut amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang amin dia serentak dengan amin imam, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ya, jadi amin serentak dengan imam ni sunat. Amin serentak dengan imam sunat. Kadang-kadang payah nak buat. Sebab apa? Ada kawan suka dok potong. Imam baru tarik nafas aja, ada seorang kat belakang satu masjid amin, bukan ikut imam, ikut dia. Ya, bukan ikut imam, ikut dia. Maka ya, kalau sembahyang tarawih 20 rakaat dia pajak ambil kat dia seorang. Ya, amin dulu daripada tu imam. Maka semua jemaah beribu orang hadir tak dapat fadilah amin. Ya, fadilah amin tu tak dapat. Disebabkan apa? Ada seorang dok pergi dulu pada tu imam. Kalau berlaku macam tu kerap sangat tuan-tuan, kena cari siapa orangnya, tangkap. Ya, dan bagi nasihat ramai-ramai. Ya, jangan dok amin dulu. Ya, tu imam pun sama juga. Kalau dia dengar ada ya yang selalu sangat dok potong amin dia, sebelum takbir dia beritahu siap-siap dah. Tuan-tuan, sembahyang berjamaah ni amin sunat serentak dengan imam, bukan amin dulu pada imam. Ya, beringat sikit yang duk amin dulu pada saya tu. Ya, itu imam bagi peringatan. Sebab apa? Ini merugikan orang ramai. Ya, merugikan orang ramai. Disebabkan dia duk amin dulu. Paling kurang tidak pun bila imam bagi peringatan, dia tahu dah orang duk tunggu ni nak dengar siapa yang pergi dulu. Ya, maka dia tak buat. Ya, ini kadang-kadang Masya Allah baca ayat lain pun dia amin juga. Ya, ni berlaku saya sendiri. Jadi imam sembahyang sunat hari raya haji. Kita pun bacalah ayat-ayat berkenaan dengan haji. Ya, al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Sambung. Sambung cepat. Wa ma taf'alu min khairin. Baca sampai ayat wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Kita baru tarik nafas nak ambil ayat berikutnya, tiba-tiba ada seorang amin, satu masjid amin. Ya, satu masjid amin, la ilaha illallah. Dia kira mau jumpa dhalil aja dia kira nak amin. Ya, dia kira nak amin walaupun tu bukan ayat Fatihah. Ya, dia tak boleh pantang sangat kalau dhalil dia kira nak amin. Ya, jadi ni mungkin sebagai peringatan pada dia, lain kali jangan duk amin dulu pada tu imam. Ya, itulah jadinya. Sampaikan ya, dhalin yang bukan Fatihah pun dia amin juga. Lepas semayang baru sibuk tanya, macam mana Ustaz tadi kita amin 2 kali? Ya, siapa suruh buat? Ya, ya, sibuk duk tanya macam mana tadi semayang kita sah ke tak, kena ulang balik ke apa ni sebab amin 2 kali. Ya, tak perlu diulang. Ya, tak perlu diulang sebab ia bukan disengajakan. Jadi amin serentak dengan imam hukumnya sunat. Kita ada tadi ya, yang berikutnya serentak yang wajib. Ya,
Apa pula serentak yang wajib ni? Iaitu melakukan sujud tambahan. Seperti sujud sajadah. Kita wajib muwafaqah dengan imam pada buat. Waktu imam buat sujud kita kena buat. Kalaulah imam dah bangun baru kita nak turun, batal sembahyang. Jadi sujud sajadah kita kena buat sama dengan imam. Imam buat, kita buat. Baik, berikutnya serentak yang hukumnya khilafu aula. Khilafu aula, menyalahi yang lebih utama, iaitu baca Fatihah serentak dengan imam. Imam baca Fatihah kat depan, kita kat belakang pun sama-sama baca Fatihah dengan dia. Hukum baca Fatihah serentak dengan imam ni namanya khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama kepada para makmum ialah baca Fatihah selepas selesai Fatihah imam. Maka makmum yang baca Fatihah selepas selesai Fatihah imam dapat pahala membaca di waktu yang sunat. Waktu sunat ialah selepas selesai Fatihah imam. Baca dulu daripada imam, hukum dia makruh. Baca serentak dengan imam, hukumnya khilafu aula. Baca selepas selesai Fatihah imam, hukumnya sunat. Itu dari segi waktu. Fatihah tu wajib. Fatihah tu wajib baca. Cuma fadilat waktu tu, apakah kita dapat hukum sunat, hukum makruh, atau hukum khilafu aula? Maka baca Fatihah serentak dengan imam, hukumnya khilafu aula, menyalahi dengan yang lebih utama. Maksudnya tidak makruh, dan juga tak dianggap sebagai kesalahan yang besar. Maka lumayan juga bila kita tahu hukum ni, terutamanya dalam sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, imam-imam kita nak laju. Bukan takat imam nak laju, jemaah pun nak laju juga. Jemaah pun nak cepat juga. Imam baca Fatihah, berhenti dulu, nak tunggu jemaah baca Fatihah kat belakang. Lepas tu baru nak baca surah, baru buat 2 rakaat je, masuk mesej, imam jangan buat macam ni, lambat sangat ni. Bagi amaran kat imam ni. Imam jangan macam ni, lambat sangat tu. Tak payah tunggu. Tak payah nak tunggu dah. Baca surah terus. Imam pun baca surah terus. Baca surah terus pun sebab surah panjang pula, masuk pula masuk pula la ilaha illallah. Duk baca doa tengok imam, ringkaskan sikit, ringkas sikit la ilaha illallah. Nak layan orang tuan-tuan, akhirnya tuan imam pun buat super ringkas. Nak ringkas, insya-Allah boleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu akbar. Kalang kabut pula. Kalang kabut pula dah. Sebab apa? Imam baca 2 ayat aja. Rakaat berikutnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Rakaat berikutnya Qaf wal Qur'anil Zik. Allahu akbar. Semua 2 ayat macam tu aja. Itu pun 1 huruf. Maka pada ketika itu baru kalang kabut. Tak sempat baca Fatihah pula. Jadi kalau saat makmum tahu baca Fatihah serentak dengan imam itu bukanlah kesalahan, hanya khilafu aula saja, maka pada ketika itu imam Fatihah, dia pun Fatihah. Imam baca 2 ayat, tak ada masalah. Imam rokok, langsung rokok. Imam pula terkejut. Selalu ada ketinggalan. Ni tak ada ketinggalan. Selalu ada aja yang ketinggalan sebab nak habis Fatihah tu. Ni tak ada ketinggalan. Rupa-rupanya jemaah dah alim. Boleh baca Fatihah serentak dengan imam. Itulah untungnya kalau kita mengaji sebenarnya. Kita banyak tahu, banyak pendedahan, dan kita boleh selesaikan masalah. Tak adalah bila imam laju kita pula ni komplain lagi, masuk mesej pula panjang, masya-Allah. Tadi ni panjang lagi, punya masuk punya banyak. Imam solat macam ribut, kami kat belakang semua semput, janganlah terlalu kalut. Masya-Allah, dia marah tu imam pula dah. Jadi sebenarnya tak perlu marah-marah. Sebab apa?
kita boleh selesaikan masalah bila kita tahu cara. Ya, bila kita tahu cara. Baik, itu serentak yang hukumnya khilafu aula, ya, menyalahi yang lebih utama tetapi tidak makruh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya seorang imam itu dijadikan supaya diikuti. Oleh itu apabila dia mengangkat takbir maka angkatlah takbir. Apabila dia rukuk maka rukuklah. Nabi kita guna fi'il madhi, fa idza kabbara fakabbiru. Maksudnya bila imam dah selesai takbir baru kita ikut takbir. Ya, baru imam selesai takbir baru kita ikut takbir. Imam dah pun dalam keadaan rokok baru kita ikut rokok. Imam dalam keadaan sujud baru kita ikut sujud. Ya, dalam syarah Muslim ada satu riwayat hadis yang didatangkan oleh Imam Nawawi sehingga disebutkan bahawa kanu la yahnuna ru'usahum ila sujudi hatta ra'auhu qad sajada. Para sahabat itu tak membongkokkan kepala mereka untuk sujud kecuali sesudah mereka melihat Nabi kita dah pun dalam keadaan sujud. Ya, maksudnya jangan terburu-buru. Ini imam Allah nak turun sujud dia dah tungkat lutut kat bawah dah tunggu dah. Jangan dulu pada imam. Ya, biar imam dulu dah cecah dahi tempat sujud baru kita bergerak turun. Ya, itu adab dia. Ya, kita berbuat demikian dia panggil apa? Dia panggil mutabaah. Mutabaah, perbuatan mengikut selepas imam dah selesai bergerak. Perbuatan mengikut selepas selesai imam bergerak. Kalau kita bergerak serentak dengan imam tadi dia panggil apa? Murafaqah. Ya, murafaqah. Kalau bergerak dulu pada imam dia panggil apa? Musabaqah. Ya, dia pi dulu pada tu imam. Ya. Jadi yang dituntut pada makmum ialah mutabaah. Ya, mutabaah. Maka kita dapat ganjaran pahala tiap-tiap kali kita berbuat demikian. Imam takbir kita pun takbir, imam rokok kita pun rokok, imam sujud kita pun sujud. Maka tiap-tiap pergerakan tu kita dapat pahala. Sebab itulah orang yang masuk awal dengan orang yang masuk lambat, beza dia pada ganjaran pahala mutabaah. Ya, orang yang masuk awal 4 rakaat dia ikut, 4 rakaat mutabaah. Kalau dapat 1 rakaat aja dapatlah 1 rakaat mutabaah, lagi 3 rakaat tak ada pahala mutabaah. Sebab imam dah bagi salam, dia bangun buat seorang-seorang. Ya. Jadi beza orang yang dulu dengan orang yang kemudian ialah pada pahala mutabaah. Sebab itulah ya, dalam Sunan At-Tirmizi, begitu juga dalam Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmizi menyebutkan satu hadis, kalau kita datang dalam hal keadaan imam sedang sujud, maka kita takbir langsung ikut sujud supaya kita dapat pahala mutabaah sujud tadi. Orang kita bila dia datang tengok imam tengah sujud, dia sengaja betulkan kopiah yang dah betul, sengaja betul-betulkan baju, sebenarnya nak tunggu imam bangun. Ya. Sebenarnya nak tunggu imam bangun, dia malah nak takbir turun tu lagi bangun pula. Ya. Jadi orang yang takbir langsung ikut dia dapat pahala mutabaah. 2 orang masuk sama-sama masuk, seorang takbir langsung ikut sujud, seorang lagi berdiri tunggu imam berdiri baru dia takbir. Maka yang langsung ikut sujud dapat pahala lebih daripada yang berdiri menunggu imam bangun. Ya, ada kadang-kadang dia datang tengok imam baca tahiyat awal, tak apalah, ya, tengok WhatsApp dulu, ya, sampai imam bangun baru dia takbir, maka dia tak dapat pahala mutabaah. Baik, kita tengok pada halaman yang ke-15, ya. Halaman 14 itu pun hadis-hadis yang menunjukkan tuntutan kita wajib mengikut imam.
wajib mentakhirkan takbiratul ihram sehingga selesai takbir imam. Ya, takbiratul ihram ni kita tunggu sampai imam selesai takbir baru kita takbir, sebab takbir serentak dengan imam haram dan membatalkan solat. Takbir dulu daripada imam juga tak boleh, membatalkan solat juga. Jangan mendahului imam dengan dua rukun perbuatan. Dua rukun perbuatan. Tak boleh mendahului imam dengan dua rukun perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, seseorang sembahyang dengan imam, sembahyang malam, imam baca surah panjang. Ya, maka dia bosan tunggu, dia rokok dulu. Ya. Tunggu pun imam tak rokok-rokok pula, bosan tunggu pula, i'tidal pula. Ya. Maka batal sembahyang. Disebabkan apa? Sengaja mendahului imam dengan dua rukun perbuatan. Rokok satu rukun, i'tidal satu rukun, batal solat. Kerana mendahului imam dengan dua rukun perbuatan berturut-turut tanpa uzur. Tapi kalaulah dia mendahului dalam hal keadaan tak sengaja, dalam hal keadaan tak sengaja, imam baca ayat sajadah, bukan semua tempat kita ingat ayat sajadah, terutamanya dalam solat tarawih. Ya, imam baca ayat sajadah. Ya, saya pernah dulu sembahyang di Masjidin Nabawi. Ya, sembahyang tak ingat sembahyang fardu apa, imam baca ayat sajadah, maka tuan imam buat sujud. Jemaah sebelah kita, jemaah daripada negara lain, dia mungkin dia tak biasa bila Allahu Akbar sujud. Ya, kita tahu imam buat sujud, kita pun turun sujud. Ya, yang jemaah sebelah ni dia rokok aja, lepas tu dia duk tarik baju kita pula suruh bangun. Sebab dia ingat kita buat salah. Ya, dia duk tarik baju kita suruh bangun. Ya, dia tak tahu kata imam buat sujud. Bila imam Allahu Akbar, dia pula terpinga-pinga. Ya, oh rupa-rupanya dia rokok tadi salah. Ya, kenapa tak sami Allahu liman hamidah? Kenapa Allahu Akbar pula? Ya, tiba-tiba imam sambung baca. Ya, jadi saya beranggapan jawab bacaan imam tu sudah menjawablah kepada pertanyaan dia tu, kenapa ya, dah jawab dah, disebabkan apa? Imam sambung baca. Maka kadang-kadang jadi macam tu, kita tak tahu. Muslimat selalunya kena jadi mangsa. Ya, sebab muslimat duduk belakang, dah lah jauh, balik tabir lagi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Allahu Akbar. Jemaah depan nampak imam langsung sujud sajadah, maka 3 baris depan semua sujud sajadah. Ya, baris belakang sikit mula-mula rokok aja, tiba-tiba nampak orang depan semua sujud, maka dia orang pun terjun sujud juga. Ya, baris belakang lagi tak perasan dah sebab lambat. Ya, orang depan rokok aja tadi, dia pun rokok saja. Ya, tiba-tiba dengar Allahu Akbar, tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Masya-Allah, sujud sajadah rupanya tadi. Ya, jadi mereka orang yang rokok dulu daripada imam. Ya, sebab imam tak rokok, maka pada hukum mereka adalah orang yang rokok dulu daripada imam. Muslimat yang balik tabir semua rokok, tiba-tiba dengar Allahu Akbar, ya terkejut habis, macam mana nak buat ni? Ya, mulalah mufaraqah lah, ada yang mufaraqah, ada yang tak tahu nak buat apa. Ya, maka mereka orang yang rokok dulu daripada imam, tapi rokok tadi tu dalam hal keadaan tak sengaja kerana tak tahu. Maka saat mereka bangun, mereka juga orang yang bangun dulu daripada imam, maka rokok satu rukun, i'tidal satu rukun lagi. Tetapi disebabkan semua tu dalam hal keadaan tak sengaja, maka tidak mengapa, tak batal sembahyang. Ya, tak batal sembahyang. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita katakan, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan. Allah tak ambil kira daripada umatku al-khata', perbuatan yang tersalah,
wan nisyan, perbuatan yang terlupa. Maka hal keadaan jemaah yang tak ikut melakukan sujud disebabkan tak tahu tadi itu adalah orang yang dalam keadaan al-khata', dalam keadaan tersalah, ya, bukan sengaja, maka solat mereka tidak batal walaupun dia rokok dulu dan dia i'tidal dulu daripada imam, tetapi perbuatannya tadi itu tak sengaja. Imamul Haramain Al-Juwaini menyebutkan ada dua pilihan bagi makmum yang rokok ataupun sujud lebih dahulu daripada imam kerana tersalah. Dia tak tahu, ya, sembahyang dalam keadaan nu'as. Nu'as ni orang yang mengantuk, yang amat mengantuk sampai mata dia pejam tapi telinga dia masih dengar. Itu nama dia nu'as. Ya, nu'as tak batal sembahyang. Ya, mata pejam, imam baca Fatihah depan dengar. Ya, ni kuliah-kuliah macam ni tengah-tengah hari ni sedap ni. Ya, nu'as. Ya, mata pejam tapi telinga dengar. Ustaz buat lawak dia gelak lagi. Ya, ustaz buat lawak dia gelak lagi. Ya, tapi orang nu'as ni dia tak ingat apa yang dia dengar. Semalam khutbah Jumaat ramai nu'as. Ya, muslimat nak tahu suami nu'as kata, dia balik Jumaat dia langsung tanya, tajuk apa khutbah ni? Tajuk apa? Dia pula tanya, awak yang pergi sembahyang tanya tajuk kat saya. Ya, itu tandanya waktu khutbah tadi dia nu'as. Dia bukan tak dengar, dia dengar tapi nu'as. Nu'as ni dia dengar semua tapi dia tak ingat. Ya, dia tak ingat apa yang dia dengar. Orang nu'as ni kadang-kadang dia sembahyang duk pejam, tiba-tiba ada kawan nakal takbir kuat, Allahu Akbar, dia perokok. Ya. Hanya bukan takbir itu imam, tu takbir kawan sebelah, nakal aja. Ya, dia pergi rokok. Ya. Maka pada ketika itu baru sedar, rupa-rupanya dia rokok sorang-sorang, langsung hilang mengantuk. Ya. Sebab ubat mengantuk yang paling mujarab ialah terkejut. Ubat mengantuk yang paling mujarab terkejut dia hilang mengantuk. Ya. Jadi orang nu'as dia kadang-kadang mudah terkena macam itulah. Ya. Maka dia rokok tadi itu dalam hal keadaan tak sengaja mendahului imam kerana terkeliru dengan takbir orang lain. Maka Imam Al-Juwaini kata, bagi orang yang rokok dulu ataupun sujud dulu daripada imam dalam hal keadaan tak sengaja, dia ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kekal menunggu dalam rokok. Ya, boleh kekal dia tunggu dalam rokok sampai imam rokok. Pilihan yang kedua, kembali berdiri semula. Nanti bila imam rokok baru dia rokok pula sama-sama dengan imam. Itu juga dibolehkan. Ya, itu juga dibolehkan. Itu bagi hal keadaan orang yang tak sengaja mendahului imamnya kerana dia tersalah. Sama ada tersalah tu dengan takbir orang lain macam nu'as tadi. Ya, nu'as ni sebab dia dengar semua. Sebab tu kadang-kadang dia mudah terkeliru. Orang nu'as ni dia tak mengaku dia tidur, tuan-tuan. Ya, kalau tengok kawan duk pejam, terangguk, ustaz buat lawak dia gelak. Ya, kemudian kita pergi cucuk dia, jangan tidur. Dia buka mata, siapa tidur? Ya, dia marah. Ya, dia tak mengaku dia tidur. Sebab apa? Memang pun dia dengar. Ya, sebab tu dia tak mengaku dia tidur. Ya, sebab dia dengar semua, cuma dia tak ingat apa yang dia dengar. Ya. Baik, halaman 16. Jangan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun perbuatan tanpa uzur. Jangan ketinggalan dengan dua rukun perbuatan tanpa uzur. Tolong gariskan perkataan tanpa uzur. Nanti kita akan belajar pula ketinggalan dengan uzur. Ya, dalam bab muwafiq. Ya, dalam bab muwafiq nanti kita ada tajuk berkenaan dengan ketinggalan dengan uzur. Ini ketinggalan tanpa uzur. Ya. Mudah kita faham. Ketinggalan tanpa uzur ni apabila seorang makmum melengah-lengahkan ikut imam
pada perkara yang tak dituntut, ya, pada perkara yang tidak dituntut. Contoh, ya, buat sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat ni pun dia macam-macam kaifiat dan kaedah. Orang ni bagi pedoman macam ni, orang ni bagi pedoman macam ni, orang ni bagi pedoman macam ni, macam-macam lah, ikut kepada pengalaman masing-masing. Ya. Jadi tuan imam maklumkan, tuan-tuan, kita nak solat hajat ni, anak-anak kita nak ambil periksa, anak-anak kita duk hafal Quran, jiran kita pun ada sakit koma tak sedang-sedang, ya. Jadi malam ni kita nak buat sembahyang hajat perdana. Ya. Rakaat pertama selepas baca surah Fatihah, kita baca ayat kursi 11 kali. Rakaat kedua selepas Fatihah, kita baca qul huwallahu ahad 11 kali. Ya. Tuan imam bagi kaifiat ni, maklum macam tu, baca 11 kali. Maka dalam sembahyang, disebabkan nak baca 11 kali ni lumayan juga, ya. Jadi tuan imam dia percepatkan tempo bacaan dia tu, ya, laju sikit. Imam baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, imam baca tempo macam tu. Makmum kat belakang nak baca 11 kali juga, tapi tempo dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, itu tempo makmum. Ya, imam dah habis 11, makmum baru 7. Ya, makmum baru 7. Imam Allahu akbar rakaat, kita janji sebelah imam. Ya, makmum ni kata perjanjian kita sebelah tadi. Ya, maka dia tak ikut rakaat disebabkan dia nak habiskan juga bacaan ayat kursi yang 11. Maka ini contoh ketinggalan tanpa uzur, sebab makmum tak dituntut berlengah-lengah kerana bacaan sunat. Baca ayat kursi tadi itu sunat saja. Ya. Maka bila imam rokok, kewajipan makmum ialah langsung rokok walaupun belum habis 11 kali. Ya, walaupun belum habis 11 kali. Sebab itulah imam-imam kalau bagi taklimat tu kena bagi lengkap. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan, ya, saya rokok dulu nanti sebab saya habis awal, tuan-tuan ikut rokok aja. Jangan pula tak rokok sebab nak habiskan 11 kali. Ya, imam bagi tahu macam tu siap-siap supaya makmum kat belakang tidaklah, ya, dalam hal keadaan keliru. Ya, imam bagi tahu tadi 11, aku baru 7 kata dia. Ya, jadi dia tak ikut. Maka saat dia tak ikut, imam rokok, satu rukun ketinggalan. Imam i'tidal masuk rukun yang kedua, ya, perbuatan. Imam sujud saja sembahyang dia batal disebabkan ketinggalan dengan 2 rukun berturut-turut tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Jadi taklimat tu penting, bagi tahu sungguh-sungguh. Sama juga taklimat sembahyang raya pun sama. Ya, tuan-tuan, ni kita nak sembahyang raya ni, saya nak bagi taklimat sikit. Ya, rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram, kita akan takbir sunat, takbir zaidah 7 kali, diselang-seli dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahu akbar. Ya, selang-seli 7 kali takbir. Rakaat yang kedua, bangun sebelum kita baca Fatihah, kita takbir pula 5 kali, selang-seli dengan tasbih juga. Dia bagi tahu macam tu aja. Ya, dia bagi tahu macam tu aja. Rakaat pertama okey buat. Bangun rakaat kedua lupa, imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat, tak takbir lagi. Ya, tapi sebab apa? Dah baca Fatihah. Maka waktu takbir dah tamat. Ya, sebab takbir zaidah dalam sembahyang hari raya merupakan sunat tambahan yang berakhir apabila kita baca Fatihah. Maka dah tak dituntut takbir dah bila kita dah baca Fatihah. Ya, baca bismillah tu termasuk baca Fatihah lah, sebab bismillah ayat daripada Fatihah. Makmum kat belakang kata, imam ni tadi sungguh-sungguh ingatkan kita, ni dia pula tak buat. Ya,
Subhanallah, tegur. Ya. Dia tegur tu imam. Imam faham dah tak boleh patah balik dah, sebab dia dah baca Fatihah. Imam teruskan Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah, satu baris makin ramai. Ya, makin ramai tegur. Sebab apa? Tadi mula-mula seorang aja. Bila ada seorang tegur, dia rasa kita berada di pihak benar ni. Ya, maka ramai-ramai tegur. Ya, ramai-ramai nak kendurikan tuan imam. Ya, subhanallah, makin ramai satu baris. Imam terus juga Maliki Yaumiddin. Subhanallah, satu masjid, masya-Allah. Ya, tegur lagi. Ya, imam teruskan juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada seorang jerit takbir, Allahu Akbar, satu masjid takbir semua. Ya, disebabkan apa? Nak bagi tahu tu imam tak faham-faham. Ya, dia pula tak boleh dengar jeritan takbir, nanti dia akan sahut langsung. Ya, tindakan refleks. Ya, selalu duk pergi dengar ceramah. Ya, maka akhirnya ya, satu masjid takbir, masya-Allah. Ya, sebab tu penerangan kena bagi jelas. Ya, kalaulah terlupa, ya, takbir itu hanyalah sunat sahaja dan tidak perlu lagi kita takbir kalau dah kita baca Fatihah. Ya, kena peringat macam tu. Kalau tak nanti ada lah. Ya, pernah berlaku. Ya, Ustaz Samsul tak ada kat sini. Ya, Ustaz Samsul daripada Melaka. Pagi tadi kuliah subuh beliau ada. Kata beliau pernah berlaku di tempatnya, bila bangun rakaat kedua imam langsung baca Fatihah, ada jemaah kat belakang kata, imam bukan takbir dulu kah? La ilaha illallah. Ya, ya, ada yang tegur imam macam tu, bukan subhanallah lagi tuan-tuan. Ya, imam bukan takbir dulu kah? Ya, dia bertanya macam tu pula. Ya, baik. Jadi kita makmum tak boleh ketinggalan dengan dua rukun perbuatan berturut-turut tanpa uzur. Contoh tanpa uzur ialah orang yang melengah-lengahkan rokok hanya kerana nak baca bacaan-bacaan sunan. Ya, tuan imam baca surah Sajadah, dia kat belakang baca surah Yasin, masya-Allah. Ya, imam dah habis Sajadah Yasin, dia tak habis lagi. Maka imam rokok, dia tak rokok. Itu juga ketinggalan tanpa uzur. Tuan imam baca doa kunut, tapi imam baca doa kunut yang ringkas. Disebabkan apa? Disebabkan solat di tempat yang sempit, ramai lagi orang nak solat. Ya, contohnya kita solat di atas kapal terbang. Ya, penerbangan mas. Saudi Airline, ya, ada tunjuk arah kiblat, ada sediakan tempat solat. Maka kita bila masuk subuh, kita nak pergi solat subuh, ya, dah ambil wuduk apa semua selesai, bolehlah berjamaah dalam 3 orang dalam ruangan tu. Kiri kanan tu duk tunggu macam ni nak sembahyang. Ya, duk tunggu aja. Selesai je nak masuk sembahyang pula. Takkan imam Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani. Ya, teruklah ni, ramai duk tunggu ni. Maka tempat yang macam tu, ambillah kunut yang paling ringkas. Sekurang-kurang doa kunut ialah apabila padanya ada satu doa dan ada satu pujian. Yang dikatakan kunut itu majtama'a fihi ad-du'a'u was-sana'u. Ya, apa yang terkumpul padanya doa dan juga pujian. Maka sekurang-kurang doa kunut ada satu permintaan doa dan ada satu pujian kepada Allah, sana. Ya, pujian. Maka cukuplah dengan doa kunut yang paling ringkas, Rabbana ighfir lana ya Ghafur. Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Itu doa. Ya Ghafur, wahai yang maha pengampun. Itu pujian. Maka itu sekurang-kurang doa kunut. Ya, kalau kita nak baca yang ringkas, ya, kalau kita seorang-seorang, Rabbighfirli ya Ghafur. Kalau kita imam, Rabbana ighfir lana ya Ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesai kunut. Ya, itu sekurang-kurang kunut. Maka tuan imam baca sekurang-kurang kunut.
kawan kat belakang, Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Imam turun sujud yang pertama dia baru fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Dia baru sampai situ. Ya. Imam duduk antara dua sujud, ya, nastaghfiruka, tak habis lagi. Maka imam sujud lagi sekali aja batal sembahyang, kerana dia ketinggalan dengan dua rukun berturut-turut. Ya, melengah-lengahkan sujud kerana membaca kunut juga termasuk dalam ketinggalan tanpa uzur. Ya, juga termasuk dalam ketinggalan tanpa uzur. Batal solat makmum yang memanjangkan sujud kedua di rakaat pertama sehingga imam i'tidal di rakaat kedua kerana ketinggalan dengan dua rukun perbuatan, iaitu qiyam dan rokok. Ya, seseorang dia sujud lama, imam dah pun bangun dah rakaat yang kedua, imam baca Fatihah, baca surah, dia duduk sujud lagi, imam rokok saja, maka pada ketika itu dia dah ketinggalan dengan qiyam dan dia ketinggalan pula dengan rokok, dah dua rukun. Imam i'tidal saja sembahyang dia dah batal, sebab ketinggalan dua rukun tanpa uzur kerana memanjang-manjangkan sujud. Ya, memanjang-manjangkan sujud. Batal solat makmum masbuk yang meneruskan bacaan surah Fatihah yang tidak wajib lagi dihabiskan, sedangkan imam mula melakukan sujud kerana terlambat mengikut imam pada dua rukun perbuatan, ya, rokok dan i'tidal, ya, tanpa uzur. Orang yang masbuk, orang yang dah tak wajib habiskan Fatihah, ni makmum yang lambat, dia datang takbir Allahu Akbar, baru baca Fatihah 2 ayat, tiba-tiba imam rokok, maka pada ketika itu kewajipan dia ialah langsung rokok. Kewajipan dia langsung rokok. Ya, bukan duk baca Fatihah lagi. Ya, bila imam rokok aja dia wajib langsung rokok. Tiba-tiba dia nak habiskan juga Fatihah, imam rokok satu rukun ketinggalan, imam i'tidal dah masuk rukun kedua, imam turun sujud saja, maka batal sembahyang dia kerana ketinggalan tanpa uzur juga. Disebabkan bacaan Fatihah pada orang masbuk tak dituntut pada rakaat yang dia masbuk. Ya, tak dituntut pada rakaat yang dia masbuk. Baik, sekiranya makmum masbuk membaca Al-Fatihah dan ketinggalan daripada imamnya sehingga tak sempat rokok bersama imam, maksudnya dia tak sempat rokok dan tamakninah bersama imam, dan hanya mendapatkan imam dalam i'tidal, maka batal rakaat itu. Sembahyang tak batal, tapi rakaat tak dikira. Dia ni orang masbuk, patutnya dia tak payah baca Fatihah dah, dia langsung rokok. Tiba-tiba dia nak perhabis juga Fatihah dia sampai imam, ya, imam i'tidal baru dia rokok. Ya, maka dia tak ketinggalan dua rukun. Dia tak ketinggalan dua rukun, dia hanya ketinggalan satu rukun saja. Tetapi disebabkan dia tak dapat rokok bersama imam, maka dia tak dapat rakaat. Ya, dia tak dapat rakaat, maka rakaat itu tak dikira bagi dia. Baik, satu lagi tak ada dalam buku ni, iaitu orang yang memanjang-manjangkan sujud sampai imam bagi salam. Ya, semayang hajat selalu jadi. Ya, semayang hajat, ya, tu imam mungkinlah sebab dia tak ada hajat apa dah. Ya, nak hajat apa lagi, imam pun pencen gaji 15,000, masya-Allah. Ya, jadi dia tak ada hajat apa dah. Anak-anak pun kahwin belaka dah, dia pun ya, mengembara pun sana sini aja. Ya, tak ada hajat apa dah. Jadi kawan sujud kejap aja lah. Ya, makmum kat belakang tu kahwin pun tidak lagi. Ya, jadi hajat banyak. Ya, hajat banyak. Duk berdoa minta hajat ni, tok imam
Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk sujud lagi. Ya. Apa hukum dia? Yang ni kena faham CP. CP dia tadi ketinggalan dua rukun perbuatan. Dua rukun perbuatan. Jangan ketinggalan dua rukun perbuatan berturut-turut. Maka orang yang memanjangkan sujud sampai imam bagi salam, dia ketinggalan berapa rukun perbuatan? Berapa rukun perbuatan? Satu saja, iaitu duduk membaca tahiyat akhir. Ya, adapun bacaan tahiyat bukan rukun perbuatan. Bagi salam walaupun toleh kiri kanan bukan rukun perbuatan. Ya, salam pun rukun bacaan. Maka dia hanya ketinggalan satu rukun perbuatan saja, bukan dua rukun. Maka dengan sebab itu Imam Nawawi sebut italatus sujud, memanjang-manjangkan sujud sampai imam bagi salam, tidak batal solat, tetapi luput fadilat berjamaah. Ya, dia tak dapat fadilat berjamaah. Sembahyang tak batal, cuma tak dapat fadilat berjamaah. Hukum dia makruh, ya, memanjang-manjangkan sujud sampai imam beri salam. Ya, saya ada juga tengok beberapa YouTube yang sebut kata batal sembahyang. Maka bila fulan bin fulan penceramah sekian-sekian mengatakan batal, maka sebab itu saya rujuk balik beberapa buah kitab, tengok balik dalam Mughni, tengok balik dalam Jarhazi, tengok balik dalam Bujairimi, ya, tengok balik dalam Syubra Malsi, ya, maka itulah kenyataannya. Ulama kita mengatakan tak batal sembahyang, tetapi tak dapat fadilat berjamaah. Mungkin maksud daripada tuan penceramah tu batal jamaah barangkali, ya, bukan batal solat. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Ya, kita akan sambung besok. Ya, kita akan sambung besok pula. Tengok takat mana kita boleh pergi besok. Secara pastinya kita ni tak khatam dah tuan-tuan. Ya, secara pastinya. Sebab apa? Ya, baru-baru ni pun Jabatan Mufti, ya, dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Perak daurahkan kitab ni sampai khatam, ya, memerlukan kepada 8 siri pengajian. 3 jam tu 8 siri pengajian. Ya. Begitu juga kita pernah daurahkan kitab ni dengan Jabatan Mufti Selangor, mula 9 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, selama 6 hari tuan-tuan. Ya, baru khatam. Ya, baru khatam. Jadi kalau kita tak khatam dalam siri pengajian ni, insya-Allah di masa-masa akan datang, ya, bila saya turun Penang lagi kita sambung. Ya, kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi saya serahkan balik pada Ustaz. Silakan. Jazakallahu khairan.